الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat. Pertama, kita bersyukur masih lagi dipanjangkan umur untuk kita bangkit sehari lagi. Bab yang berikutnya, bab pada menyatakan tentang kasih dan sayang antara manusia. Hadis 260. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال حديث أو كما قال Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kita juga boleh terjemah berkata. Dia sama ya, qala, berkata boleh, bersabda boleh dan sebagainya lah, kan? Demi Allah, atau kalau terjemahan perkataannya demi jiwaku atau demi nyawaku yang berada di tangannya, yakni demi Allah lah. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk kamu ke dalam syurga sehinggalah kamu memeluk Islam, dan kamu tidak akan memeluk Islam sehinggalah kamu saling kasih mengasihi. Dia ada hubung kait, dia ada kesan dia. Nabi kata kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu menjadi Muslim, dan kamu tidak akan dikatakan sebenar-benar Muslim sehinggalah kamu saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, yakni sesama orang Islam. Kemudian Nabi ajar cara bagaimana kita nak berkasih, nak melahirkan perasaan cinta sesama orang Islam, iaitu dengan wa'afshus salam, kamu saling menyebar atau memberikan salam di antara kamu. Kerana perbuatan saling memberi dan mengucapkan salam itu akan menjadikan kamu saling kasih mengasihi. Kemudian Nabi mengingatkan,
wa iyyakum, hati-hati, jaga-jaga kalian semua dengan al-bughdah. Bughdah ni benci, lawan kepada kasih. Benci. Nabi mengingatkan kita supaya berhati-hati, berjaga-jaga dengan perasaan benci. Benci ni juga kalau kita boleh terjemah sebagai dengki. Benci. Al-bughdah. Berhati-hati kamu dengan perasaan benci dan dengki di antara kalian. Kerana sesungguhnya perasaan benci itu ialah al-haliqah, pencukur. Benci itu dia pencukur. Yakni dia mencukur. Cukur ni apa maksud cukur? Dia menghilangkan. Kemudian Nabi kata, aku tidak maksudkan cukur rambut. Tetapi benci itu ialah perbuatan yang boleh mencukur agama. Yakni dia boleh menghilangkan iman. Dia boleh merosakkan Islam. Jadi ini kesan daripada bughdah, benci dan hasad, lawan kepada kasih sayang tadi. Baik, daripada hadis ni tuan-tuan, ada beberapa faedah yang boleh kita ambil. Pertama, anjuran dan galakkan untuk orang Islam menyebarkan salam di antara satu dengan yang lain. Disokong oleh hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, la tadkhulul jannah, kamu tak akan masuk ke dalam syurga. Berat lah. Kalau tak masuk benda lain, tempat lain tu tak apa lagi lah. Tapi kalau Nabi kata tak masuk syurga ni, kira tak ada tempat lawan kepada syurga ni. Kalau kita tak masuk syurga, kita akan masuk neraka. Itu mukhalafah dia. Mafhum dia, kalau kamu tak masuk syurga, tempat yang kamu akan masuk neraka. Kamu tidak akan dibenarkan dan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu saling kasih mengasihi. Ni dalam konteks sesama orang Islam. Dalam konteks sesama orang Islam. Dan kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak akan dikatakan beriman. Yang ni tuan-tuan, Nabi mengaitkan iman dengan perasaan kasih. Maknanya orang yang ada perasaan benci, dengki, hasad, cemburu, dia bukan orang beriman. Bukan orang beriman di sini maksudnya apa? Orang yang bermasalah, lemah, cacat, kurang. Bukan tak ada iman langsung. Kalau tak ada iman langsung, maksud dia kafir. La di sini ni kita boleh faham sebagai menafikan kesempurnaan. Maknanya orang yang lemah iman dia lah. Mungkin sembahyang dia banyak, mungkin mengaji dia banyak, tapi dia duk dengki dengan orang, benci. Nabi kata kawan tu, iman dia tu ada masalah. Dan Nabi kata nak bagi cinta mencintai ni, kasih mengasihi ni, antaranya iaitu kamu menyebarkan salam. Baik. Hukum memberi salam. Hukum memberi salam. Jumhur, majoriti para ulama menjatuhkan hukum, yakni mereka menyebut bahawa hukum memberi salam ialah sunnah mustahabbah, sunat. Jadi kalau kita tak bagi pun tak apa. Yang peliknya, dan ia merupakan tanda akhir zaman, dia bagi salam ni dia ikut nafsu selera dia. Pertama, dia bagi salam pada orang yang dia kenal.
pada orang yang kawan dia lah. Sedangkan dalam hadis ni Nabi SAW mengarahkan atau menganjurkan supaya diberi salam pada semua. Tapi dia bagi salam kat geng dia. Assalamualaikum. Salam. Kawan dia duduk ujung mana lah tu. Assalamualaikum. Salam. Orang yang tepi dia ni dia tak bagi salam pasal dia tak kenal. Yang ni antara min asyratis sa'ah. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, jawab salam wajib. Kan? Kita mengaji benda yang wajib lebih afdal daripada benda sunat kecuali salam. Salam ni yang sunat tu lebih baik daripada wajib. Maknanya orang yang bagi salam lebih baik daripada orang yang jawab salam. Orang yang buat amalan sunat dalam kes ni lebih baik daripada orang yang buat benda wajib. Tapi kalau tajuk lain, antara benda wajib dengan benda sunat, yang wajib tu lebih banyak pahala dia, lebih afdal, lebih dituntut, lebih utama. Wajib lah. Tapi dalam kes salam, bagi itu lagi penting. Bagi itu lagi afdal. Mana kalau tuan-tuan jumpa saya, Assalamualaikum, tuan-tuan telah melakukan benda sunat yang lebih afdal. Saya jawab, saya buat benda wajib tapi kurang sikit. Jadi kita kena berebut bagi. Berebut bagi. Dia kata dia sunat ya ustaz, saya yang wajib. Tapi yang wajib tu jatuh nombor 2 dalam kes salam. Dalam kes salam. Baik. Al-Imam An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi menyebut, ketahuilah bahawa memulakan ucapan salam. Pasal Nabi kata afsyus salam. Nabi kata kalau jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan? Adalah sunnah yang disukai dan hukum memberi salam bukanlah wajib. Ia merupakan sunnah, dahlah sunat. Sunat yang kifayah. Apa dia? Sunat yang kalau ada orang lain buat, kita tak payah. Jadi kalau ada orang bagi salam, tuan-tuan yang kemudiannya tak payah bagi dah. Macam tu kalau kita jawab, Assalamualaikum, ada seorang dua jawab, cukup. Tak payahlah kita jadi macam budak je satu. Waalaikumsalam, meneram, tak payah. Ataupun duk kira jawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, tak jadi kerja. Cukup seorang dua sudah. Macam dia masuk dalam majlis kan, dia masuk majlis, Assalamualaikum, semua beralih, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, habis jahanam. Sekali kau nak masuk pula, Assalamualaikum. Jadi tak jadi kuliah orang tu, jadi ucapan jawab beri salam. Kan? Kata Al-Imam An-Nawawi, memberikan salam, memulakan ucapan salam ialah sunnah kifayah. Apabila seorang Islam yang berada di dalam jamaah, dia telah memberikan salam, maka memadai jika seorang daripada kalangan mereka mengucapkannya. Ada seorang bagi cukup. Ni mai 5-6 orang, Assalamualaikum. Saya kau nolak, Assalamualaikum. Kawan tu duduk, Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Tak ada kerja. Cukup seorang menjawab. Baik, kan? Okey. Manakala yang jawab pula, cukuplah seorang saja. Kalau bagi, kita panggil sunnah kifayah. Kalau jawab, kita panggil apa? Kalau bagi tadi, sunnah kifayah. Kalau jawab, fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya kalau seorang jawab, yang lain tak payah. Macam tuan-tuan meh mayang jenazah, kan? Dia tahan nak mayang tak lagi? Dok kot, aku ada kerja, kan? Hang mayang kan? Aku ingat dok kot. Hang dok, aku dok, lalah kali pakat dok. Adalah Tok Imam, Tok Bilal, takkanlah mereka tak mayang kan? Di keluarga 2-3 orang padan lah, kan? Kita semua balik lah. Kan? Cukup. Baik. Berikutnya, dalam hadis ni juga Nabi SAW menyebut tentang apa dia? Benci.
Tentang dengki. Yang salam ni saya ingat tuan-tuan semua pakat tahu belaka dah lah, kan? Bagi salam orang yang yusallim ar-rakib 'alal mashi, orang yang ar-rakib, orang yang apa? Orang yang menaiki kenderaan, memberi salam kepada orang yang berjalan, wal mashi 'alal qa'id, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, wal qalilu 'ala kathir, orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Itu kita semua tahulah, kan? Berikutnya saya nak sebut secara ringkas tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang dengki. Al-bughdah, benci. Panjanglah sikit, tapi taklah panjang mana, pasal tajuk ni pun kerak dah kita duk ulang. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyebut penyakit dengki ni, benci ni, sekejap saya bagi tahu dengki tu apa dia. Kita nak tahu ni dengki ni penyakit. Ialah penyakit yang sudah merebak menjadi penyakit umat-umat sebelum kamu. Ni Nabi bagi tahu ni hasad ni bukan penyakit orang law ni. Jadi tuan-tuan jangan duk pelik, kan? Dia penyakit umat-umat sebelum ni. Yang peliknya kalau dia tak dengki. Saya ni ustaz berniaga laku, ramai orang dengki. Itu biasa. Yang peliknya dia kata saya ni berniaga laku, tak ada orang nak dengki. Yang tu pelik. Yang tu pelik. Jadi kalau tuan-tuan didengki, dibenci, yang tu biasa, normal. Dia kata ramai orang tak suka kat ustaz, bagus. Tapi kalau orang kata ramai orang suka kat ustaz, pelik. Orang berniaga ke, orang politik ke, apa ke, memang biasa kalau orang tak suka. Macam selalu saya kata, kan, apa benda pun manusia ni kalau dia lebih sikit, ada orang tak suka. Dia kurang pun orang tak suka. Jangan kata lebih, kan? Korang pun orang tak suka, kan? Baik. Jadi Nabi kata sesungguhnya penyakit yang akan menjalar masuk mengenai kamu, yang mana penyakit ini ialah penyakit umat-umat sebelum kamu, iaitu penyakit hasad dan benci. Hasad dan benci akan mencukur, tetapi ia bukan mencukur rambut, ia akan mencukur agama. Hasad boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang mempunyai darah daging. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya dengan tuan-tuan ni bukan ada kaitan darah daging ke adik-beradik pun, tapi tu pun berdengki sakan. Tambah kalau adik-beradik, adik-beradik pun boleh berdengki, tambah yang kita yang tak adik-beradik ni. Al-Quran menceritakan tentang sejarah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang mana orang yang merancang untuk membunuhnya, yang bertanggungjawab mencampaknya ke dalam telaga, merancang meninggalkannya, tidak lain dan tidak bukan adalah adik-beradik dia. Adik-beradik dia, abang-abang dia. Pasal apa? Dengar dia kata. Dengar ayat dia. Sesungguhnya Yusuf dan adiknya yang kita panggil Bunyamin tu lebih disayangi oleh bapa kita. Lebih. Artinya dengki ni ialah tak boleh tengok orang lebih. Lagu tu yang mudah kita buat kesimpulan, dia tak boleh tengok orang lebih. Dan macam saya selalu kata tuan-tuan, adik-beradik Yusuf dia akan dengki sesama bin Yaqub. Tapi kalau kawan tu bin lain pada Yaqub, dia tak dengki. Yang ni yang menarik dengki ni. Jadi kalau kata kita ni, yang akan dengki kita ialah yang sejenis dengan kita. Orang jantan dia akan dengki sesama jantan. Orang perempuan dia akan dengki sesama orang perempuan.
Pasal tu kalau tuan-tuan balik pergi habaq kata tuan-tuan nak kahwin dengan orang jantan, bini tuan-tuan tak marah, cuma dia pelik. Dia tahu aku ni cari madu dah pergi kat hang ni. Kan? Tapi dia lelaki, tak apa bang, saya sokong. Tapi kalau tuan-tuan balik, aku ni nak menikah lain perempuan tu, dia marah. Sama sejenis dengan dia. Contoh kan. Jadi nak habaqnya, orang meniaga sesama orang meniaga, orang politik sesama orang politik, orang agama sesama orang agama. Kerana demikianlah tabiat hasad itu, dia lahir sesama sendiri. Pasal tu saya kata bin Yaqub tadi ni, Yusuf bin Yaqub, abang-abang dia pun bin Yaqub, depa pakat dengki sesama sendiri. Kan? Baik. Hadirin mukminin. Dalam riwayat At-Tabarani, Nabi SAW bersabda, dalam hadis At-Tabarani, Nabi kata apa? Manusia akan terus berada di dalam kebaikan. Ni Nabi yang jamin ni. Hampa akan duduk dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, harmoni, untung, selama mana tak ada penyakit dengki. Tapi kalau ada penyakit dengki, jahanam. Jadi tuan-tuan tak payahlah duk dengki. Tok Imam boleh naratui, Tok Bilal boleh naratui, tak payah duk dengki. Dia tengok Tok Imam tak mai pagi ni, tengok boleh naratui, tak mai. Tak payah dengki. Kan? Nampak? Okey, macam mana nak bagi tak dengki boleh naratui tu? Adalah ubat dia, saya kita ajak. Kan? Jadi tak payah berdengki. Ni belanjawan ni banyak orang dapat dan ada juga tak dapat. Kan? Yang tak dapat tak payah dengki kepada yang dapat. Yang dapat ni dia tak dengki kot. Aku dengki ke hang, pasal hang tak boleh apa? Dah. Nampak? Baik. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban. Dalam Ibn Hibban Nabi kata apa? Tak mungkin akan ada dua sifat dalam satu diri orang beriman. Tak mungkin. Dia salah satu ya. Takkan ada dua sekali dalam satu orang. Salah satu ya. Apa dia? Tak akan berimpun dalam diri orang beriman iman dengan hasad. Maksudnya dalam satu-satu masa ada satu benda ya. Kalau dia beriman, hasad tak masuk. Tapi kalau dia hasad, iman keluar. Nampak? Tak mungkin ada. Saya ni ustaz beriman, tapi saya memang dengki kuat. Dah. Dia salah satu ya. Kalau hang dengki, mana hang masalah iman tu. Kan? Baik, hadirin mukminin. Maksud dengki, hasad, benci ni apa dia? Al-hasadu, dengar, al-hasadu sama lah, benci tu pun sama juga. Al-bughdha huwa tamanna zawal an-ni'mati an sahibiha. Hasad, dengki, benci ialah perasaan kita inginkan, tamanna, kita inginkan zawalan ni'mah, hilangnya kelebihan nikmat daripada orang yang dapat tu. Yang tu nama dia dengki. Tuan-tuan tengok, satu nikmat, kelebihan yang ada pada kawan tu, tak kiralah apa-apa saja nikmat. Duit ke, pangkat ke, pandai ke, cerdik ke, apa ke, lebih lah, lebih nikmat. Pasal tu saya kata nikmat, dengki ni dia nikmat, bukan musibah. Aku geram betul dia ni. Dia ni penyakit banyak, yang aku satu penyakit pun tak ada. Aku dengki sungguh. Orang gila ya aku. Dia dengan kencing manis, darah tinggi, gout, jantung, semua ada. Aku satu penyakit tak ada. Aku dengki sungguh. Ini tak mungkin. Tapi yang dengki ni apabila dia tengok nikmat. Dan dia menginginkan, duk harap, duk fikir, duk doa bagi nikmat tu, kelebihan tu musnah, hilang. Kan? Macam mana? Macam-macam. Kan? Kalau mungkin apa kita nak bagi mudah lah tu, faham kan? Dia tengok kawan tu beli kasut.
Kan? Baru. Elok ke Zul? Oh, baru beli. Dia pun lepas mayang, ya Allah, bagi hilang bang sebelah pun tak apa. Contoh, kan? Dia tengok kawan tu beli apa, cincin ke apa, subang ke. Dia beli elok cincin ni. Lepas tu dia pergi ambil kat mayang, jatuh. Dia pergi habang. Jatuh cincin. Lah hati dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma dia tak terbit kata, aku bersyukur. Tapi dia puas hati kalau kawan tu hilang nikmat tu. Dia memang syok. Yang tu dengki lah. Dia memang syok. Dia dengar orang bercerai, dia dengar orang bankrupt, dia dengar orang melingkup, dia dengar orang jahanam, dia dengar dia syok. Pasal apa? Pasal memang dia duk dengki dah. Pasal itu tuan-tuan, jangan duk cerita kelemahan dan kekurangan kita. Orang duk pesan, jangan duk cerita kelebihan kita. Tak apalah yang tu tuan-tuan tahu. Kadang-kadang kelemahan kita, kekurangan kita, kita tak payah duk cerita. Kerana manusia ni dia tunggu masa nak bertepuk tangan. Kita cerita kat Tuhan. Tuhan dia sayang kita. Orang tak. Orang mungkin kadang-kadang berpura sial dalam hati dia. Padan. Pasal itu kita tak payah cerita. Selagi mana kita boleh berdiri di atas kaki kita, berjuang, bertarung, orang tidak perlu untuk tahu cerita duka dan sedih kita. Apa sahaja masalah yang kita sedang hadapi, kita dan Tuhan. Manusia tak perlu tahu. Melainkan kalau ada benda perlu kita nak habaq pada orang yang sepatutnya, cukup. Ini tapi cerita masalah rumah tangga kita ke orang, dia duk tepuk tangan ke belakang. Padam kau kan. Itu bersyok sangat, pergi jalan sangat, itu happy sangat. Itu duk I love you, you love me. Orang duk manusia. Tabiat dia macam tu. Kan? Kita habaq kata menega aku tak apa nak elok. Memanglah kan. Siang apa, tapi kita duk kata macam dia kan. Tak payah cerita. Ngadu kepada Tuhan dan kita bangkit semula. Kan? Manusia demikian tabiatnya. Kata para ulama juga, al-hasadu huwal bughdu. Nampak? Wal karahatu. Cantik perkataan ni. Al-hasad huwal bughdu wal karahah. Dengki adalah pertama benci. Orang dengki dia benci. Yang kedua karahah. Dia tak suka. Tak suka apa? Lima yarahu min husni halil mahsud. Dia benci, dia tak suka melihat orang yang dia dengki tu dalam keadaan husn, baik. Dia tak suka. Dia suka apa? Orang ni dia suka dengar kelemahan, masalah kita. Untuk apa? Yang tu dia seronok. Jadi kalau tuan-tuan seronok pun tuan-tuan cerita tak seronok. Macam dia kata seronok lah aku tengok hang pi Mekah. Ramai orang-orang ramai. Ramai elok hang tak pi pun orang ramai. Kita kono kat tu. Dia kata aku tengok apa ni elok rumah hang buat besar. Dia dengki lah. Kata besar rumah. Besar pun tak kena banyak tukang buat tak elok banyak. Baik rumah hang balik. Kita kono kat tu. Baik rumah hang. Aku kalau bagi pilihan, baik aku pergi duduk rumah hang, baik duduk rumah aku baru ni. Dengan hangat, dengan tak kena, dengan tak elok. Biar kita cerita tak elok tak apa. Kita jangan kata, oh memang elok puas hati duduk macam tak mau keluar. Lagi berbulu ke apa lagi apa tak depa lah kata, saya tak tahu. Kan kita jangan cerita lagi tu. Dia dah cerdik anak hang. Tak cerdik mana cikgu tu saja bagi rumah nak aku pun tak tahu. Kita mau cerita dulu tu. Kan? Tapi kalau kita ada apa? Anak aku cikgu habaq tak ajak apa lagi dia jawab dah. Kan? Saya kalau tak ceramah bagi ni tuan-tuan mengerti habis dah ni saja ceramah bagi cukup masa. Kan? Tajuk ni nak ceramah macam tak padan kan. Bolehlah sikit lagi. Kan? Hasad ni dia ada 4 maqam. Hasad pun ada maqam. Ada maqam. Maqam ni kira ada level dia. Yang pertama, kata para ulama, nombor 1, ini kerosakan lah. Ini dahsyat nombor 1. Nama pun nombor 1. Iaitu satu orang dia dengki. At the same time, pada masa yang sama, dia bertindak untuk menghilangkan nikmat tu pada kawan tu. Kira jahat tu ya. Ni jahat, tak boleh ajak, tak boleh tumpang ni.
Dia tengok kawan tu ada satu nikmat, dia bertindak, merancang, bergerak untuk mencahnam dan menghilangkan nikmat tu. Lagu mana aku nak buat ni? Dia bukan takat duk dengki saja, dia telah bertindak. Pergi curi kasut kawan tu kau. Kan kawan tu pergi mayar, dia pergi ambil contoh, dia pergi ambil kasut kawan tu, dia pergi tahu, yang ni memang jahat tu ni. Kan. Dia bukan takat ni saja. Nampak? Boleh apa-apa saja dia kesabotah. Yang pentingnya jaya. Yang ni yang paling teruk. Dia telah bertindak. Nombor dua apa dia? Nombor dua, dia hasad. Hasad ni payah tuan-tuan. Payah. Tak banyak pun sikit dah. Dia hasad. Tapi dia tak bertindak menurut kehendak hasad dia. Dia tak layan. Yang ni ulama kata jahat juga tapi tak berdosa. Pasal apa tak berdosa? Pasal dia duk dia duk peramlah hati dia. Dia tak kepam mulut lagi tu ya, tapi dia tak bertindak. Dia tak buat apa-apa, tapi dalam hati tu tak payah duk kata lah manyam lah, gatal, ketak dada, semak perut. Kalau picit jantung tersumbat empat-empat. Awak yang tersumbat empat-empat, lemak tak ada pun, tersumbat dengan dengki dan hasad. Yang ni tak boleh buh belon. Yang ni dia kena gunting terus jantung tu bagi mati lega. Boleh. Hasad ni tuan-tuan punca penyakit. Bila kita duk fikir orang, kita tuan-tuan kadang-kadang kita dalam hidup kita ni bukan penin masalah kita, masalah orang. Dia duk fikir masalah orang, kono ni kan. Kita tu sendiri tak ada masalah lah kan. Baik. Tapi dia tak berdosa. Yang teruk tadi dia hasad, dia bertindak. Yang ni dia hasad tapi dia tak layan. Tapi cuma dia hasad tu ada. Yang ketiga, dia dengki. Tapi dia tak harapkan kawan tu jadi apa-apa. Dia untuk cerita, dia kata alhamdulillah anak dia dapat aja. Dia pun kata alhamdulillah, tapi dia adalah perasaan dengki si anak dia tak dapat, anak kawan tu dapat. Tapi dia kalau kata macam dia apilah tak apalah dia dapat. Dia macam tu. Artinya dia dengki tapi dia tak harap kata benda tu hilang. Dia macam bagus banyak lah, bagus. Kan? Macam saya kata tadi contoh kasut tadi kan. Kawan tu beli kasut baru, dia dengkilah kasut dia buruk. Tapi kasut kawan tu tak hilang pun tak apa. Dia tak harapkan benda tu. Dia apilah. Kan? Habuan dia. Tapi kalau tanya aku tak setuju juga. Kan? Hang rasa macam mana dia menang? Aku memang tak setuju, tapi rezeki dia biar api. Kira okey lah. Kan? Yang ni kira bagus lah. Kan? Baik. Dan kadang-kadang dia dengki di dalam urusan agama. Yang ni bagus. Yang ni bagus pula. Dia tengok kawan tu sembahyang, dia tak sembahyang, dia dengki. Yang ni bagus. Dia tengok kawan tu sembahyang, dia dengki. Dia tengok kawan tu sedekah, dia dengki. Yang ni bagus. Dalam urusan agama, digalak-galak-galakkan dengki. Tapi dalam urusan dunia, digalakkan tuan-tuan jangan dengki. Silap hari bulan jatuh berdosa. Dia tahu alhamdulillah lah aku ni sebelum puasa ni dah selesai, dah ganti apa semua. Kan? Di bulan Syaban ni pun banyak duk puasa sunat. Alhamdulillah. Tapi payah nak dengki bila-bila hala kebaik ni kan. Dia tak mau nak dengki. Dengki ni berlaku di dalam kisah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ni, Umar lah dengki pada Abu Bakar pasal duk bagi banyak sedekah. Duk bagi banyak. Abu Bakar kalau bagi banyak, Umar dengki. Lepas tu dia lawan Abu Bakar. Dia pergi bagi juga. Tapi tak payah, Abu Bakar lebih pada dia. Panjanglah cerita dia. Tapi nak habaq dengki ni Nabi tak kata apa. Jadi yang ni dia panggil al-ghibtah. Al-ghibtah, dengki yang baik. Baik. Tapi masalahnya kita ni selalu dengki di dalam urusan harta lah kan. Yang terakhir dia kata yang keempat, jika kita hasad, yang keempat ni jika kita hasad,
Yang ni yang paling bagus. Dia lawan hasad tu dan dia berbuat baik kepada orang yang dihasad. Contoh, dia tengok kawan tu beli kasut baru, dia dengki, dia lawan, dia tolong jaga pula. Dia tadi ada orang nak curi kasut am, aku tegur dia, kasut am kau tu selalu mengelak, dia tolong jaga balik. Bagus kau ni. Dia kata ada orang nak curi laki hang, aku tolong jaga, aku ambil kat aku. Ini baguslah, dia tolong jaga laki kita. Betul tak tuan-tuan? Baguslah. Tuan-tuan macam tak angguk, tak bagus. Dia tengok ekor-ekor mata, dia tengok bini dia ekor-ekor mata. Bini dia punya dia tengok dia balik. Artinya dia hasad, dia dengki, tetapi dia lawan perasaan itu, dan cara dia lawan ialah dia berusaha supaya nikmat kawan tu tak hilang. Kira hebatlah. Dia tolong jaga supaya nikmat kawan tu tetap ada. Nampak? Contoh. Kawan tu duk habaq kat dia, kata aku ni dapat surat tawaran pi Mekah. Duk tunggu surat tu lah, nak kena jawab. Surat tu sampai nak kena jawab. Tiba-tiba postman ni kelabu asap sikit, pi hantar rumah dia. Dia pun buka-buka, daripada tabung haji pun semua dihabakkan Haji Osman, rumah nombor 9 dengan nombor 8 lebih kurang dia pergi hantar dekat dia. Dia pun ambil surat tu, lipat bu. Aku pelik lah, surat tabung haji tak main-main lagi ni. Apa kata hantar dah. Akhir dia dah dapat dah, dia senang. Dia dengki kau tu dapat. Hak ni yang kita kata nombor 1 ni. Kalau hak nombor 4 ni, dia dapat surat tu, dia terus pergi bagi. Dia silap, dia pergi hantar kat aku ni. Mujuk lah, alhamdulillah lah. Hamil bagi kat aku, nak kena jawab ni hari ni juga ni. Kalau hang tak bagi, pakai pi lah. Hang macam mana dapat? Aku tak dapat, tapi tak apalah. Surat ni main nama hang, aku main hantar lah, silap. Yang ni tuan-tuan, kalau ada cum kaki dia. Buat lagu India, buat. Dia bagus kan. Tak dapat kat dia pergi habaq kat kita pula. Pergi habaq, pergi tolong pula. Siap kata, hang tak payah duk kata apa, aku dah tolong telefon tabung haji, jawab bagi pihak. Hang tolong jawab. Bukan takat, dia tolong jawab, siap. Ini dahsyat tuan-tuan. Kalau ada habaq mai, kita ramai-ramai nak pergi kat dia. So hadirin mukminin, Allah Azza wa Jal sebut di dalam surah An-Nisa akhir sekali. Tuan-tuan balik tengok, balik buka An-Nisa ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Tuhan ajak kita, cantiklah ayat ni. Tuhan memujuk hati kita. Tuhan mengajar orang-orang yang beriman itu, janganlah kamu dengki terhadap apa yang Tuhan kurniakan kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada apa yang Tuhan bagi pada kamu. Tuhan kata jangan. Tuhan kata jangan. Jangan hampa dengki, jangan hampa hasad terhadap apa yang Tuhan bagi lebih. Ma faddalallah, yang Tuhan kata dia memang lebihkan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Hampa jangan dengki. Sebab apa? Kerana Tuhan telah habaq, bagi lelaki itu ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita apa bahagian yang mereka usahakan. Hampa mintalah kepada Tuhan kelebihan itu. Hampa jangan dengki, meminta kat Tuhan. Tuhan bagi. Dia yang dapat tu aku bagi. Hang yang tak dapat tu pasal aku tak bagi. Hang minta kat aku. Jangan duk jahanamkan nikmat dia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan habaq. Last warning, dia tutup dengan apa? Dia mengetahui apa yang ada dalam hati perut hangpa dan apa yang hangpa nak buat. Pasal hasad ni dalaman, dia bukan luaran. Kita tak boleh tengok mai, hang ni awak teruk sangat awak. Hasad kuat ni. Tak nampak. Hang tahu mana? Aku tengok kat batang hidung hang. Tak. Benda dalaman kita tak tahu.
Jadi mudah-mudahan hadirin mukminin kita semua dapat mengambil pengajaran daripada hadis ni, insya-Allah taala kita dapat jaga diri kita daripada penyakit ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi